Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita sama-sama kita di dalam majlis menututi ilmu pengetahuan, pusingnya bersakut paut dengan Al-Quran, maka insya-Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, pada malam ini kita akan sambung pula pengajian kita. Nak mula pada ayat yang ke-40 biiznillah. Setelah daripada seorang yang beriman dengan Musa alaihi salam di kalangan orang-orang yang duduk bawah retahe Firaun bangun menegakkan kebenaran di hadapan seorang raja yang sebegitu takabur, yang tidak nak kepada kebenaran, tak mau kepada kebenaran, tak suka kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang molek, sehingga dia cenggahkan akan nasihat yang benar-benar keluar daripada hati seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi-Nya, iaitu Nabi Musa AS, dengan berbagai-bagai bantahan yang batil, yang tidak benar. Akhir sekali, dia pun seorang yang jadi penasihat kepada Firaun dan kaum yang duduk bawah retahan Firaun
Akhir sekali ia kata, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai mereka, dan berkata orang yang beriman, hei kaum, ikutlah akan daku, mana ikutlah alasan yang aku bawa datang. Nescaya aku ni nak bawakan kamu menujukan kepada jalan yang lurus, jalan yang dapat bahagia kamu dunia dan akhirat nanti. Bahagia dalam dunia adalah arti kata kita itu beriman kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala. Setelah daripada kita beriman dengan Tuhan, pastilah Allah Ta'ala bawa bantuan mari kepada kita berbagai-bagai perkara yang kita itu tidak terkhayal di dalam akal fikiran kita. Lalu mereka ini berpapah hati dengan seruan seorang yang beriman itu tadi. Sehingga seorang yang beriman itu kata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hei kaum, tak sesyak lagi lah. Yang aku mengajakmu ni, munduk kira habuai dunia banyak kelajak. Mu ingatlah bahawa sesungguhnya dunia ini tak lain tak bukan malaikat senang yang setar sahaja. Kesenangan yang sementara. Ketenangan yang tidak ada perkara yang kita nak boleh jamin kata yang dia tenang sama. Mata sikit. Hiasan sikit. Kesenangan hidupan yang hina kesenangannya. Sementara waktu sahaja. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu iaitu satu negeri yang kekal abadi, yang tidak ada di dalam itu kebinasaan, kematian, kesusahan dan sebagainya daripada kemudaratan-kemudaratan yang manusia itu tak mau nak berlaku di dirinya. Semua itu akan berjumpa di mana? Di daril akhirah. Setelah daripada dia tu sebagai penasihat kata dengan ini perkataan yang Tuhan itu cerita mari dalam Quran ayat yang ke-39, pastilah Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada dia. Tuhan balas baik kepada dia. Tuhan kata gana, ni siapa kepada ayat 40 malam ni insya-Allah taala. Tuhan janji nak balas baik kepada orang yang bersikap lagu ni. Orang yang bersikap dengan nak bawa kebenaran ini dan berani nak berhadapan dengan kezaliman. Sebab tu kita mengaji di awal lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata sebaik-baik amalan di sisi hamba-Nya, mana di sisi Allah Ta'ala yang hamba itu buat kerja, iaitu seorang hamba yang kuasa lagi berpendirian tegak nak kecek benar-benar di hadapan orang yang kuasa itu zalim. Seperti seorang yang beriman ini. Sebab itulah Tuhan kata di dalam Quran. Cuba tengok ayat yang ke-40. Kita tengok ayat 40. Kemudian kita ukur diri kita, kata kita duduk betul mana dengan ayat ni. Kita buat kerja gapo dah untuk agama ni kerana Allah ni. Gapo rati hari kita buat. Cuba kita tengok ayat 40. Kemudian kita suluh diri kita. Tuhan nak rakyat, seorang hamba yang sanggup nak susah kerana Tuhan. Cuba kita, kalau kita ni, kawan gu kita ke siapa ke hak duk tepi kita ni, sanggup nak gerbaikan diri dia, nyawa dia, harta dia, tenaga dia, untuk nak bawanya ajaran hak kita atau projek hak kita, ataupun
perniagaan hak kita berasa gana terhadap orang yang bersikap lagu tu. Allah Subhanahu wa ta'ala la mithla lahu wa la niddalah. Kita nak banding tak leh. Akan tetapi nak nampak gambar dia kata. Setara kita ni berasa kata terikat hati, berasa kena, berasa gembira dengan orang yang bersifat dengan itu sifat. Yang bersikap dengan itu sikatan. Apatah Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Yang apabila hamba dia ni calonkan diri dia, calonkan tenaga dia, calonkan segala-gala kesenangan dia untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Tuhan nak balas? Orang kita ni, orang yang hati murah ni, kalau kita tilik di dalam ilmu nafsi, Citwitya kalau bahasa siaga, dalam Islam kita ada ilmu nafsi. Kita tilik kepada orang hati murah ni, orang hati murah. Makna kata orang yang suka kepada kebajikan. Orang buat sikit ya kebaikan kepada dia, dia balas jangan kira. Tu makna orang hati yang kebajikan. Hati kebajikan. Sebaliknya kalau hati seorang bakhil, orang buat banyak mana pun tak nampak kebaikan. Allahu Jalla Jalaluhu taqaddasat asma'uh. Tak ada banding bagi dia. Fala tadribu lillahil amthal. Tak boleh kita nak buat banding. Malaikat mimbab daripada jalan ni kita qiyasul awla. Kalau orang yang bersifat dengan sifat hak molek tadi, orang buat sikit, kamar dia balas banyak, apatah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Bagaimana Tuhan? Hamba dia ni dia tahu. Hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Orang bunuh mati hamba. Manusia ni orang bunuh mati. Orang ikat tekak dia mati. Orang penjara dia tak makan, tak minum mati. Pada ghalib tabiat manusia tu gitu. Allah Ta'ala tahu. Seorang nak menegakkan kebenaran ni, Allahu Akbar. Allah lah punya tahu iman dia, hati dia, gantung rapat setara mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat gantung dia dengan Tuhan tadi itu. Dengan sebab itu Tuhan tahu, kata manusia ni kuasa nak calong diri kepadanya. Sebab itulah orang mati di jalannya Tuhan tak. Tuhan gapa? Tuhan sehingga kata dia ni nak ayat kata tak sewi sifat dengan mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nak ayat kata jangan munduk kira manusia kata orang yang bersikap pendirian dia untuk nak mentegakkan agama aku. Nak akak ajari aku, kalaulah diri dia itu kena gerbel sekalipun, jangan mung kata orang tu mati nah. Jangan kecek. Bahkan dia itu hidup. Tapi hidup pasal mana? Hidup pasal Allah Ta'ala merazkikan. Allah Ta'ala yurzakun, dirazkikan makhluk hak mati umpama tu makna kata jasad orang hak mati kerana nak menegakkan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, supaya nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala tu di atas muka bumi ni. Lagu tu Tuhan tak sewi sifat, tak sewi kecek dengan mati. Lagu mana ahli tafsir kata? Makna kata dia sebenarnya ada pangkat yang besar di sisi Allah Ta'ala. Seumpama orang hidup. Tapi hidup tadi tu bukan hidup dunia, hidup akhirat. Tapi hidup yang adanya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Bukan orang mati biasa. Ya tu matilah. Mana dalil kata mati? Yang pertama kita kena kembamikan dia. Tak gitu kan? Adakah orang mati syahid kita duduk tak tahu rumah gitu berbulan-bulan bertahun-tahun? Tak ada. Kita kena kembami. Kembami di mana? Di makbarah orang Islam. Tu menunjuk kata mati.
Tuhan ayat kata wala tahsabanna Allah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Balah mana pula? Ayat kata ia hidup khusus. Mati tu mati tapi ada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Tuhan nak semangat kepada orang yang nak diri situ. Orang nak diri situ Tuhan nak semangat. Semangatlah mana tengok. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah. Ni dia. Maksudnya sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang jahat, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Buat satu kejahatan, Tuhan balas kejahatan hak tu. Sama-sama tumbuk kalau bahasa orang tua kita. Satu balas satu, dua balas dua dengan tidak ganda. Illa pada satu tempat hak Tuhan nak ganda, pada asal balas kejahatan hak kita kerja, satu, dua, tiga, gitu. Malaikat, kita buat jahat, kita jadi contoh tauladan. Orang ikutkan kita atas contoh tauladan yang tak molek saning, orang ikut. Maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Maka di atas dia dosa dan dosa orang yang ikut dia pun naik atas dia. Bahasa orang tua tani kata naik atas belakang dia, naik atas kepala dia. Dialah kena tanggungjawab. Dialah kena kira bercara depan Tuhan kerana dia orang buat contoh. Tu. Nampak lagi maksud tu. Ayat kata kenapa? Lagi wa man amila salihan min dzakarin aw unsa. Dan sesiapa yang buat amalan yang salih. Belum daripada situ mari kita tengok alim ulama kita sikit. Ia kata-katanya Qatadah man amila sayyi'atan. Siapa dia buat amalan yang jahat ni? Siapa dia buat amalan hak jahat ni? Apa mana amalan sayyi'ah di sini? Lagu mana? Yakni al-isyrak billah. Yakni menyengutu akan Allah Ta'ala. Menyengutu seumpama Fir'aun tu. Seumpama Fir'aun, seumpama Qarun, seumpama Haman. Balah mana menyengutu mereka itu? Mengaku kata diri dia ni adalah Tuhan. Rapah jawatan kuasa daripada rakyat dengan ketiadaan keadilan dan sebagainya. Sedangkan inil hukmu illa lillah, hukum tu hukuman Allah, jangan kita buat pandai-pandai. Musa mari serta orang daripada keluarga dia yang beriman bawa datang hukum hakim mari rakyat mengingatkan tak berdegih. Dia nak bela kejahilan dia, kezaliman dia, takabur dia, nak bela jadi tetap dek gitu. Ya kezaliman, kejahilan, kekufuran, kena bela juga. Sama-sama bela. Keimanan, keislaman, keadilan, kena bela juga. Sama-sama bela. Bukan makna bela kita kena bela Islam, ya kufur tak kena bela. Dah, bela juga. Kita kena bela apa nama ni, adil saja, kezaliman tak ada bela, dah bela juga. Lalu Qatadah kata kerana syirik billahi jalla wa ala. Syirik dengan Tuhan. Aku ni sekarang lah ni kalau kita nak mari tengok, iaitu gapo? Iaitu cara penghukuman yang menyalahi hukuman Allah dan i'tiqad, pegang setengah-setengah manusia kata hukum hak baru ni yang dibuatkan oleh manusia lebih baik daripada hukuman Allah. Itu adalah syirik dengan Tuhan.
Allah. Bukan syirik makna sembah berhala saja. Kita berasa kata hukum yang dibuatkan oleh mana-mana pihak pun lebih baik daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh di dalam man amila sayyi'atan. Sebab hak sayyi'ah sekali, hak huduh sekali, makna kita menyengutu Tuhan. Wak sama dengan Tuhan. Ini masalah gapo ni? Masalah hati. Ada pun orang yang pakai hukum lain pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta yang erti kata hukum ni memang belaga dengan hukum Tuhan, tapi aku ni tak ada arah lah. Terpaksa lah aku. Aku tak ada i'tiqad sama sekali kata hukum ni adalah hukum yang baik daripada hukum Tuhan. Hak tu duduk dalam bahagian orang yang fasid. Tak jatuh sampai ke jadi man amila sayyi'atan makna syirik. Apatah lagi kalau kita tak reti, tak tahu, tak ada ilmu pengetahuan, kita cuba-cuba i'tiqad pegang kata hukum ni hak sekarang ni lebih baik daripada hukum Tuhan. Apatah nak jadi kita? Tak kira lelaki atau perempuan. Asalkan ia berakal, ia akil balik, ia orang Muslim. Kalau matilah keadaan itu, nak hidup mana? Sebab tu penting ilmu agama. Nampak tu tak? Penting ilmu agama. Penting di mana? Penting di ajaran. Islam mari dengan ajaran. Sebab tu Tuhan tak ada sebut nama pun rajulun mu'minun min ali fir'aun. Tuhan sebut dengan sifat seorang yang beriman. Tak ada royak nama dengan cara terus-terang. Hak ulama duk royak tak sama dengan Tuhan royak. Ulama dia duk royak mari nama tu nama ni sebagaimana kita dengar mari dah, tak apalah situ. Tapi nak royak tak ajaran tu dalam Islam, hak tu lah sebagai inti asas yang kita kena bergantung, kena ambil, kena faham, kena berjalan. Hak tu. Yang terkadang duk bergaduh dengan nama nama itu, nama ini sampaikan lupuk. Lupuk berapa? Lupuk inti dia. Lupuknya dasar. Lupuknya perkara yang kita kena berjalan dan melaksana. Lupuk. Tu. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ini kena ambil tahulah lah ni. Baik. Qatadah kata man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, ay man amila syirkan. Orang yang menjadikan amalan dia itu adalah syirik. Syirik pada masalah hukuman, syirik pada masalah ibadat, syirik pada masalah cara mikir. Banyak. Jangan kita faham syirik iaitu sembah berhala sekarang. Dak. Hari ni banyak dah orang kita. Nah, orang kita sendiri hak tak tahu hukum-hukum agama. Berasa kata kita kena menyatu dengan orang-orang yang tak ada agama, orang-orang yang tak beriman. Kita kena buat ajaran serupa dengan ajaran mereka. Ini adalah jadi satu kemusnahan yang kecil hati tiap-tiap orang yang reti hukum hakam daripada hukum agama. Bagaimana apabila kita tengok sebagai kita ni guru, tengok orang yang Islam, kalau orang perempuan agak tudung bertutup aurah, akan tetapi dia buat dasar-dasar pekerjaan-pekerjaan yang bercenggah dengan agama kita. Kerana tiap-tiap agama yang ada lambang bermasing-masing. Ada cara pitikam tu. Kalau bahasa Sia. Bermasing-masing. Tak sama. Ni kita sebagai orang Islam. Apakah kita nak turun kepada jalannya dia tu. Banyak kena bersaing doa tu. Kalau kau nak bersaing doa tu, siapakah buat amalan-amalan yang kita itu tegahlah agama. Hak kita tak boleh buat. Ni tak boleh perkara lagu ni. Kita akan susah. Kita akan payah.
Kerana kita duduk dalam suasana orang tak beriman. Duduk dengar orang tak beriman. Lepas nak jadi lagu mana? Anak cucu orang tu, anak cucu orang ni. Tak lain, tak bukan adik-beradik kita. Waris-waris kita, seugama terutama. Nak pergi kana. Ini adalah perkara-perkara yang jadi rusing bagi kita orang kerja di medan dakwah agama Allah Ta'ala ni. Apabila kita tengok lagu tu, nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tuhan akan balas. Fala yujza illa mithlaha. Tuhan balas sungguh. Nampak tu tak? Tuhan balas. Berkata Muqatil, lagu tu juga. Allah Ta'ala ni, dia royak kata man amila sayyi'atan, yakni syirik. Yakni menyengutu Allah Ta'ala. Fala yujza illa mithlaha. Hak ni hak takut. Takutlah mana? Mana balas syirik, an-nar. Neraka. Kita buat mudah masalah hati nah, masalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran dia ni apabila dia tengok berhala, Allahu la usyriku bihi syai'a. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Dia tengok berhala. Di mata moga banyak ke berhala di sekelilingi Kaabah zaman tu. Takut. Rasulullah takut. Ya, takut. Nabi Ibrahim pun takut. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim kata wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhlah aku dan anak cucu aku daripada ada cara mikir nak mengabdikan diri kepada berhala-berhala tadi tu. Kita berasa kata tak ada bergapalah kita ni, sedangkan dalam negara kita ni berhala banyak mana. Nampak dah tu? Ajaran hal lain pada ajaran Tuhan ni banyak mana. Kita ramai hidup kita ni ayahsabul insanu ayyutraka suda. Lepas ikut mu nak duk gitu ke? Lah, bukanlah tu. Satu hari kita kena pergi jumpa. Inna ajalallahi la'at. Ajal. Umur kita tu akan sapa kita. Sapa kita. Kita akan kena pergi daripada ini dunia menujukan kepada alai kekal abadi. Tapi kalau kena ni, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Mana kata siapa dia berlakunya perkara syirik, nescaya tak dibalas malaikat seumpamanya. Makna kena? Nar. Mana api neraka. Tuhan nak tetapkan orang beriman, orang nak reti agama, nak pakai agama pahal hakikat dunia, kena pahal. Ya pahal ni satu nikmat besar untuk nak tarikkan pendirian kita, hati kita dan anggota kita. Ya pahal. Kalau tak pahal hak tu, sebab itulah Nabi kata dalam hadis yang sabit pada baginda, makna kata al-khamr ummul khaba'is. Arak itu adalah ibu bagi segala hak tak molek. Sebab apabila hilangnya pahal akal fikiran ni, ya pergi habis ya. Supaya dengan binatang ternak ke tak ada tambak. Ya pergi rata sungguh. Orang kita nak tambak, dia nak tambak tak boleh, dia bukan orang tak sempurna. Ya manusia, ada cara mikir, tapi kalau mikir pasal tak faham pasal tu, nak tambak tak boleh. Payah guna telinga dia, mata dia, tangan dia, berapa nama ni, dia mula nak nyakiti orang. Sebab tu manusia ni kena ada agama. Kalau tak ada agama, dia punah. Tu dia punah. Baik. Itulah maksudnya. Awak apa Tuhan kata fala yujza illa mithlaha? Sebab Tuhan jawab dalam surah An-Naba, Tuhan kata jazaa'u wifaqa. Mung menyengutu dengan aku nak ambil mung tubuh dalam api dengan aku. Awak apa? Kerana padai denganmu. Aku ni buat baik sehabis-habis baik. Mung tak ingat budi basa manusia. Manusia hak mana? Hak pasal tu lah. Tu hak tu. Baik.
Lepas daripada tu panggil muqabil. Tuhan royak ha puak-puak tak berjuruh. Tuhan nak royak pula ha berjuruh. Dalam Quran lagu tu ada gu lawe dia. Bukan nak royak sebelah, tak. Yang nak tak jadi sama tu. Nak jadi sama tu. Sebab kita perhati Quran kita. Ni ayat hak Tuhan dan ulama kita mai duk royak satu persatu. Katakan wa man amila salihan min dzakarin aw unsa. Tak usah kecil hatilah. Kita manusia ni dua ni ya, wa ima lelaki, wa ima perempuan. Tak gitu. Malaikat nadir tu hak tu lain lah. Dan mereka yang buat amal soleh daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Tuhan kata au. Sahabat sini ni. Apa mari dengan au atau tak mari dengan waw. Kalau Tuhan kata wa man amila salihan min dzakarin wa untha, makna lain. Kalau ayat lain hak lain lah. Tuhan kata ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hak tu kena sepakat. Daripada Tok Adam dan Tok Hawa. Tak gitu. Dia kena sepakat di antara dua pihak, ibu dengan pak tu barulah hasilnya anak cucu. Adapun masalah wa amal baik ni, Tuhan mari dengan au. Tuhan tak mari dengan waw. Nak ayat kata, nak ayat gapo kita? Nak ayat kata terkadang isteri rajin wa amal. Suami tak semaya baik, ada. Terkadang Allah suami ni tok email lagi, tok bila lagi, tok khatib lagi, hak tu lagi, hak ni lagi. Bining tu tak tahu mana tah pun ada. Nak jadi super sama tu. Satu nikmat besar tu. Nampak tak tu? Tok laki ni boleh taruh. Orang royak gapo Rusia dia boleh taruh. Tahu di isteri dia tak kena bekerja banyak. Habis licin. Dalam hal keluarga pun royak kau orang habis licin. Terkadang hak balik perempuan ni, isteri ni boleh taruh. Hak suami tak boleh tahu gaponya. Royak habis licin. Nak ayat kata mana? Dia tak supa. Tu sebab tu Tuhan kata mari dengan au. Tu. Sesiapa yang amal yang soleh daripada orang lelaki ataupun orang perempuan. Tak ada. Nak ayat kata tak ada lebih mana-mana sini. Depan Tuhan dalam masalah amalan ni tak ada lebih mana-mana sama-sama kena buat. Terkadang orang lelaki lebih pada orang perempuan dalam masalah ibadat. Terkadang orang perempuan lebih pada orang lelaki. Nak ayat gana ke sini, nak ayat adanya Islam. Bukan Islam ni mari untuk nak menghinakan jenis manusia mana-mana. Tak. Dua jenis pada manusia tu Tuhan mulia belaka. Sebab tu orang putih ni, orang barat lah nah. Orang barat dia suka kata orang Islam kita ni menyanyai orang perempuan. Tak ada beri hak kepada orang perempuan dan sebagainya. Tetapi Islam jawab. Piyah jawab, Tuhan sendiri jawab. Ni. Min zakarin wa unsa. Tapi syarat. Syaratlah mana? Tengok. Wa huwa mu'minun. Sedangkan dia itu seorang yang beriman. Syarat kita nak buat amalan yang soleh, kita itu kena beriman. Amalan soleh mana? Amalan yang muwafaqah dengan syarak. Ada suruh ada contoh tauladan. Ada suruh ada contoh tauladan, kemudian berimej orang tu hak buat kerja tu gapo nak boleh. Ayat lain Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, nak hidup dengan cara senang. Kita ngaji mari dah. Hak ni ayat pesi mana pula kalau orang ada sifat ni. Lah mana? Fa ulaika yadkhulunal jannata. Mereka itulah selagi akan masuk mereka itu di dalam syurga-syurga. Puak ni kediaman dia di syurga. Nak masuk syurga pun tak payah. Nak masuk neraka pun bukan dia jadi susah sangat. Makna kata dua-dua ni mudah belaka. Cuma kita nak tak diri kita di mana. Nak tak diri kita tu di mana. Dengan itu Qatadah kata, wa man amila salihan ay khairan, wa amma kebaikan.
daripada lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia orang berimeh, maka mereka itulah selagi akan masuk di dalam syurga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Hak ni. Syurga hak besar sekali, iaitu dirazkikan terhadap mereka itu di dalam syurga dengan ketiadaan sakat tak. Bighairi hisab mana nak sakat tak boleh. Qatadah kata tak ada sakatan. Ma hunalika mikyal wala mizan. Tidak ada timbangan sakat te, ukuran tak ada. Bui sekadar mana sekadar mana munuk bui. Banyak mana munuk aku nak bui. Kita ni manusia ni ya ada qadar, akan tetapi Tuhan nak wi hak balik Tuhan nak wi kita tak ada qadar. Kita ni nak hak balik kita ni ada qadar, tapi Tuhan nak wi tak ada qadar lain tu. Sakatan tak ada balik Tuhan, balik kita ni yang sakat. Nampak? Misal lah mana takut tak faham. Misal masalah kita ni nak minumnya susu, misal kata. Balik Tuhan nak wi susu tu tak ada sakat teh. Naknya ana boleh belakang. Tapi balik kita apabila minum, berasa kata nak minum hak lain. Tu sakat bagi kita tu. Masa nak minum hak lain pula supaya kita lah. Tak gitu. Duduk dalam dunia ni, makan hak ni. Menaknya ana hak mari. Banyak. Nasibnya ana. Nak makan boleh belakang. Balik tuai kedai ni tak ada sakat kita. Tapi kita makan. Tak apa dah. Kita nak makan hak lain pula. Madai bengenyak tu. Tu makna kata, yurzaquna fiha bighairi hisab. Dengan ketiadaan sakat. Naknya mana boleh. Dan nikmat hak besar sekali, boleh kita tengok Allah Ta'ala dan kita tak dikena marah oleh Tuhan langsung. Senang tak? Mana tak dikena marah? Tuhan tak marah dah kita. La asqatu alaikum abada. Tuhan kata. Makna kata aku tak marah di atasmu selama-lama. Tak ada dah marah Tuhan. Sebab marah ni berasa serabut juga. Manusia ni kalau orang marah kepada dia, dia berasa serabut. Hati manusia ni tak tahan dengan marah. Tak kira. Orang kalau nak murih kita ni tak kira. Pia pun tak apa, hati kita rasa tak senang. Sungguh tak? Bagaimanakah Tuhan yang nak marah kita? Kita nak senang lagu mana? Tapi Tuhan janji kata Tuhan tak saya marah dah kepada kita. Berasa kerana hati. Itu makna setengah daripada ulama yang kata makna alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan. Waktu baik daripada hati itu habis keraguan. Hak benda tak senang, benda gapo habis dalam hati. Ninglah manusia. Hak kita nak pergi, hak kita nak lucukkan diri kita daripada dunia hak sepik ni kepada satu alam yang luas dengan tidak ada sakat. Tengok. Inilah ajaran agama al-Islam. Inilah ajaran agama al-Islam. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muqatil kata kerana wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab yaqul bila tabi'atin fil jannah fima yu'tawna fiha min al-khair. Dengan ketiadaan sakat di dalam syurga. Dengan pada perkara yang diberi di dalam syurga itu daripada kebaikan. Semua dalam syurga ni dinamakan khair. Sama ada pakaian, sama ada minum, sama ada makan ni, sama ada orang duduk tepi. Daripada manusia yang Tuhan jadi untuk seorang yang beriman, yang buat amalan yang soleh. Ada di tepi dia. Banyak mana dan beri kekuatan kepada diri seorang hak sebagai raja. Seorang masuk syurga sebagai raja dah. Raja. Akhir sekali hak bawah, sekali pangkat daripada manusia ni hak boleh masuk syurga 10 ganda, 10 kali ganda dunia. Hak ia seorang.
Nak khayal tak boleh, nak pergi tak boleh, sekadar dengar. Tapi apabila kita dengar, tenang hati. Ya tak serabut sebab benda ni adalah benda benar. Itulah kita nak buat kerja agama duduk sini. Kalau tak nampak kata wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, tak nampak hak ni dan tak yakin kata mereka yang tak beriman itu seksa kena dia tu, dia kena duduk dalam seksa, kita nak buat tak boleh. Dua syarat. Kena yakin dia atas balasan pertolongan. Satu. Yang kedua, kena yakin kata orang yang tak mau nak turut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan turut ajaran kita, ajaran Allah. Makna kata ajaran yang hak Tuhan. Bukan ajaran kita, kita ni orang rakyat ya, kena soal juga esok pun. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Nabi-nabi dan orang-orang ikut jalan Nabi kena tanya belaka tentang hak kita buat kerja ni. Akan tetapi itu bukan masalah. Masalahnya gapo? Masalahnya ni. Kita yakin kedak kata hak orang kita nak mengajak dia duduk di atas jalan ni hak tak kena. Kita yakin kedak kata hak kita bawa ni ajaran kena dan balasan ni gini. Yakin kedak kalau dak nak buat kerja tak boleh. Orang apabila tidak ada keyakinan, kesikatan di ining jalan ni, dia nak buat tak boleh. Tamai dah. Kalau saya kata tamai dah, dia nak buat tak boleh. Kita nak pergi buat kan. Nak tolak tak pergi masalah ni sebab masalah hati. Yang hasil daripada pahaman yang betul. Kalau tidak, tak. Ni dia. Setelah daripada tu, duk hewar pula. Kecek pula. Kecek tepat kesimpulan dah. Aku yakin dah kata puakmu tak kena hai Fir'aun dan kau hak turut Fir'aun. Dan aku yakin kata hak aku buat ni aku akan dapat ganjaran balasan daripada Tuhan aku. Di mana? Nu kecek dalam syurga. Ning hak nak buat kerja agama. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Tak ada sakut. Tapi dunia orang hak besening lebih belaka. Orang yang bersikap lagu ni, dunia ni Tuhan utulahu, Tuhan yu'ti lahu fauqal al-khayal. Atas daripada benda yang khayal. Tapi masalah hati yakin ni lah dia gitu. Nampak, dia tak nampak. Lepas daripada tu, dia kata pula, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tengok. Yakin ni dia boleh kecek lagu ni. Reti hakikat yakin siqah pegang no. Kalau tu nak kecek tak boleh lah ni. Duk cerak tak cerak, iya tak iya. Tak nampak lah ni. Kita sebagai umat Islam yang ada tepat kita ni dengan molek ajaran Tuhan. Saya akan kata tiap orang ni yang ada masalah hak Tuhan cuba tak supa. Tapi tak lari daripada hak Tuhan ada ayat Al-Quran. Kita mari pakat tadabbur ni panggil tadabbur ayat. Hak ni Tuhan kata afala yatadabbarun al-Quran. Ni tadabbur. Lah mana? Dan wahai kaumku, apalah halnya aku dengan kamu? Wa ya qaumi mali ad'ukum. Aku denganmu jadi masalah gapo sangat. Tak kira aku ni daripada anak tepat juga, mung pun orang sini juga ada jadi gapo sangat di antara kita dua ni. Salah bicara. Salah bicara di antara dua perkara tu. Aku ni, konsep aku, dasar aku, jalan ni hak aku, ad'ukum ilan najati. Aku nak mengajak puakmu ni kepada berjaya. An-najati di situ makna gano, katanya Mujahid Ibnu Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, kata,
ilal imani billah, iaitu mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada apa? Beriman kepada kesatuan Allah Taala. Balik kita ni kena pakat tunduk ke Tuhan, jangan tunduk kepada Firaun. Tunduk kepada Firaun dalam arti kana? Jangan dok percaya dan ikut perkara yang Firaun itu dok suruh buat kita buat, perkara yang tak sesuai yang nak buat. Gapo? Seumpama mengaku kata ya ni Tuhan. Mengaku kata ya ni lah sepatut pada kita tu pakat sujud, pakat ibadat kepada dia. Hukumnya dia lah molek sekali lebih daripada hukumnya Tuhan. Tak boleh pakai lah tu. Adapun kita nak sekadar kita nak buat baik dengan dia, tu lain. Tu masalah lain. Supaya ibu bapa, kalaulah ya tu orang kata beriman, ya ajak kita suruh kufur dengan Tuhan. Tuhan kata fala tuti'huma. Jangan taat kedua. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi lah dunia ni buat baiklah ke dia. Kalau gitu masalah taat dengan masalah buat baik lain, tak sama. Ada yang kata buat baik tu ke taat, tak bukan pasti taat. Ini masalah lain. InsyaAllah kita akan masuk pembicaraan dia dalam suratul Luqman. Surah Ghafir ni faedah banyak bagi hidup manusia. Siapa dia boleh reti hak ni sungguh ni, seni. Seni hati. Apabila seni hati ni, lain apa ya seni lah. Katanya Muqatil, begitu jugalah hak kata mari tu. Wa tad'unani ilan nar. Sedangkan puak kamu ni duk mengajak aku kepada jalan kecelakaan. Iaitu jalan neraka, jalan celaka. Apa? Kerana aku ni mengajak suruh mung tu kelik ke Tuhan. Mung ni nak mengajak aku suruh pakai pahami Firaun dan suruh mengabdikan diri aku kepadanya sekali dengan mung. Beza di antara orang tahu dengan orang tak tahu. Ni terkadang kita kena arah mari, kita tak tahu. Kena arah daripada orang yang kita tak tahu. Dengan ajaran yang kita sendiri pun tak tahu. Jadi dua kali tak tahu. Ya tak sama di antara kita buat satu kerja kita tahu dan kita tahu orang arah kita tadi itu. Orang suruh kita, orang kuat kum kita. Kalau bahasa siang gitulah. Ya tak serupa sama sekali. Ya tak serupa. Abadan tak sama. Di antara kita buat dengan kita tahu, dengan kita buat dengan kita tak tahu. Seorang yang beriman dengan Musa ni dia tahu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran dan dia akan baca akan ini ayat hingga ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sehingga mana? Sehingga Tuhan bangkit kiamat. Kebaikan ni boleh ke dia? Naik tak dia? Sebab tu duduk dah dunia ni, jadilah orang yang berjaksa hak molek. Dengan sebab kita kerja benda hak kena betul dengan ajaran ikhlas kerana Allah, insya-Allah benda tu akan hidup walaupun kita tu meninggal. Hidup. Ahlul ilm ahya wal jahilun yamutun. Orang hak ahli ilmu, kerana ilmu ni dia hidup, maka dia hidup. Sebab dengan Imam Bukhari, duk Bukhari situ. Imam Muslim situ. Tuan mati lama mana dah, tapi gitu. Orang dah ambil istifadah daripada dia. Hak tu makna kata ilmun yuntafa'u bihi tu. Hak ni boleh kita usaha. Sekadar kita kuasa. Tapi kena sungguh serta kita itu kena ikhlas, barulah kita itu berjaksa. Itu dia. Wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar.
Pahala mana? Ni nak kaya ikhwan. Nak royak lagi kata wa tad'unani ilan nar. Ni macam mana tad'unani ilan nar? Nak cerah lagi masalah. Ni dia. Ayat yang ke-42. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Ni tepat yang beza di antara orang yang tahu buat kerja dengan orang yang turut orang dengan tak tahu. Turut dengan tak tahu kepala ikan kalau bahasa orang petani kecil kasar sikit. Allah turut dengan cara tutup mata, buta dan tulisnya turut ikut dah, tak ada alasan. Itu berat. Ada pun seorang yang beriman dengan Musa ni, berilmu, reti, tahu strategi. Reti tahu. Bukan mana pergi dengan jada ikut dah gitu. Taklah tu. Halah mana? Tengok. Tad'unani, kamu mengajak aku liakfura billahi, supaya aku kufur, tidak percaya kepada keesaan Allah, wa usyrika bihi, dan menyekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan syirik ni seolah kata benda yang singkung. Wajh wa dhahr bahasa Arab. Muka, balik belakang. Benda tu lah. Ni supaya dengan duit kita kata wang ni ke. Muka lihat ni gini, muka lihat ni. Ni duit. Kufur dengan syirik gitu dah. Dalam ayat dia kata wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia kufur dengan iman, faqad habita amaluhu, sesungguhnya hampalah amalan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hari akhirat esok ia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Ayat hak lain dia kata innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesiapa yang mengutu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tu Tuhan memperharamkan dia, tegah dia daripada masuk dalam syurga. Hari ni banyak perkara-perkara yang nak heret hati manusia itu jadi menyengutu akan Allah Ta'ala. Ajaran yang nak menyengutu akan Allah Ta'ala ni di Jawi tempat kita ni banyak. Sama ada daripada pihak orang tak beriman, sama ada daripada orang beriman tak faham kata iman tu gapo. Dua pihak. Kalau kita terlibat dengan perkara-perkara lagu tu gak, tak ada apalah kita ni. Walaupun mari dunia ni puasa ada duit penuh kocek pun, tapi kena seksa berpanjangnya tak keluar-keluar dah dalam neraka, daripada neraka ni. Allah, adakah sepatut layak kita? Hari ni kita gemuk-gemuk senang, tak mikir gapo projek berjuta-juta. Tak mikir dalam urusan agama lah. Tak mikir urusan nak buat lagu mana projek tu, projek ni, hak tu lah, hak ni. Jadi gano kita. Tak ada cara masalah agama. Berasa molek hukum hak lain daripada hukum syarak. Jatuh so. Berasa kata ada lagi perkara yang boleh meluluskan apabila kita serukan dia, jatuh yang kedua. Dan berbagai-bagai perkara yang kita sendiri itu tak terkhabar. Habis. Seolah kata hidup dunia ni tak ada harga bagi dia. Kenapa? Kerana Islam sekadar ism. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Selagi akan datang pada dalam ini ummah satu masa
yang tinggal nama sahaja. Di orang Islam ajaran tu bukan. Harap-harap kata benda tu tak berlakulah di kita. Kita kena pakat suluh diri masing-masing. Suluh diri masing-masing. Lah mana? Tengok. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenai. Aku tak tahu. Aku tak tahu kata jalan mana nak mengajak aku supaya aku tu kufur dengan Tuhan dan menyungutu Tuhan. Jalan mana? Memikir boleh lah mana? Supaya kita orang berjuruhnya tak khayal, ya tak nampak dalam akal fikiran. Orang yang tak berjuruh yang memikir tak serupa lah. Supaya orang pandai apa nama ni nak cocoh orang, nak terbakar orang, nak punahkan orang. Cara cakap dia orang hak biasa, dia tak khayal lah. Dengar hak dia pakai tukar orang lalu dah. Tu dia. Sebab tu Tuhan bakar dalam api neraka orang hak cocoh orang, bakar orang. Rui jadi punah orang tadi itu. Tuhan bakar muka dia sendiri dalam api neraka. Yang kata hak lain. Bakar muka tu. Ni nak ayat kata, ya berat. Lidah ni. Tak terkhayal orang nak. Ya kecek. Jadi gitu orang. Utar gitu. Allah. Hak ni bersupun. Aku tak nampak sikit habuk dalam akal fikiran aku. Kata, nak jadi kufur dengan Tuhan aku. Aku tak nampak lagi. Tapi syaitanir rajim ni, dia gitu. Lah mana? Mana kata dia nak manusia tu masuk neraka sekali dengan dia. Ya naklah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Sedangkan dia kata wa ana ad'aukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan aku ni nak mengajak puak kamu kepada Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Tuhan Maha Pengampun. Mung salah, kalau mung kembali kepada Tuhan, aku dan Tuhan mung, habislah dosa mung, kesilapan mung. Ya takut. Orang kita biasanya kata takut nak kembali. Ada. Takut nak jumpa dengan benda-benar. Ada. Kalau dia jumpa benda-benar, tak adalah mana, tapi takut. Sebab apa takut? Hasutan daripada syaitan al-ins wal jin. Hak manusia lagi, hak jin lagi. Jangan buat gitu. Kalulah kita buat gitu, bila kita nak boleh duduk sampai sini ni, bukan mudah kita nak naik duduk sampai sini. Ai kau dulu, gitu, gini. Mari kosek di hati. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Duk waswaskan hati manusia. Hak tulah hak tu ada kena tu, fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Hak tulah mai waswas. Siuk hati. Siuk apa? Perkataan. Ni. Sedangkan aku ni nak mengajak puak mung kelik kepada Tuhan yang Maha Perkasa kuasa serta Tuhan Maha Pengampun. Nak gapo lagi? Mungkin ada rakyat tak ni. Sebab gapo kah Tuhan bawa datang dengan perkataan Al-Aziz dalam ayat. Sebab dia sakut dengan ayat hak atas. Ayat hak mana? Ayat hak mengandungi di dalam surah ni juga ayat yang ayat yang ke-37 38 tu. Sebab orang hak jadi pengikut tadi hak duk dengar nasihat ni. Firaun kata, kalau mung turut Musa, aku nak rapah kelik habis. Tepat mung, harta, kerja, semua aku nak ambil belakang. Maka apabila kata lagu tu, orang hak email tak cerak sungguh ni, pehel tak jelas sungguh ni, dia nak tinggal tak? Dia tak tinggal. Sebab dia takut. Tak boleh kecek gini. Lama payah nak duduk. Payah nak kerja. Gitu, gini. Ya payah sungguh. Tapi kalau kita faham serta kita yakin, marilah kalau
apa nama bulan duk ning, matahari duk ning. Kalau nak ikut berhenti daripada kerjaan ni, aku tak berhenti. Tu orang faham? Dia tak lenduk situ. Tu masalah faham tu penting. Lalu seorang yang bijak tadi ni dia guna kata, aku duk mengajak mu mari kepada Tuhan ni. Kalau kita turut jalan Tuhan tak nyanyo kita. Sebab tu dia bagi Al-Aziz. Makna tak ada pia boleh mengalah Tuhan. Walaupun Fir'aun pun nak buat gapo tak leh. Kalau Tuhan tu tolong buat kita, dia nak buat gapo tak leh. Salah gitu. Pas kita salah banyak ni, dia berpapah banyak perkara, okey. Mana nak makan, mana nak minum, mana nak kerja. Lepas tu malu muka sebab kan? Sebab tu kita salah dengan Tuhan ni banyak. Mari kata Al-Ghaffar, sangat mengampun. Tak salah takut apa. Kalau mu turut boleh dua ni. Kerja mu akan boleh, makan apa nama semua boleh belaka. Apabila kata lagu ning ni, dengan ini perkataan kata ahli sejarah, ada kumpulan, satu kumpulan yang bukan sikit jugalah ikut. Ikut apa ya? Ikut hak ni. Rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Ikut. Walaupun tak ramal, hak nu ramal lagi pun, tapi ada hak ikut. Nampak? Ning cara bicara masalah agama. Nampak dah tu? Tak ada nak pakai hawa, pakai penatik, pakai puak. Tak. Dia sarah diri ya. Mungkin orang tu orang ni duduk sekali dengan dia. Tak pun. Tu. Setelah daripada tu, lah mana lagi dia kata? Faham tu nah? Katanya Muqatil, tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun bi anna lahu syarik. Dakwa kata bagi Tuhan tu ada yang menyungutu. Ada yang menyungutu. Wa ana ad'ukum ilal aziz. Dan aku ni mengajakkan kamu kepada Tuhan Maha Perkasa. Tuhan Maha Kuasa, perkasa di atas mana? Di atas nak merezkikan kita. Hak Fir'aun dah ugut tak sah-pasah. Kalau kita jadi orang Tuhan boleh semata. Dan tak sah-pasah kata Fir'aun ni mari nak kacau kita kalau Tuhan nak sekatkan. Tuhan nak jagakan buat kita. Dan tak sah-pasah lagi Fir'aun ni Tuhan sendiri akan lepas dia masuk dalam api neraka. Tak ada pia dah boleh sekat dia. Tak ada. Tu nak ayat kita tahu kata pendirian seorang yang beriman di kalangan ahli Fir'aun, Allahu Akbar. Kalau kita baca di sini dah, seolah kata, gapo nak kata ni? Seolah kata, penawar hati itu penuh. Cukup. Dia faham sungguh. Dia buat kerja, dia faham. Bukan dia buat main-main tak. Tidak. Al-Ghaffar mengampunkan dosa-dosa orang yang beriman. Ghaffar li dhunubi ahli tauhid. Kalau lahir puak kita, mu dok berasa kata mu dosa banyak. Kalau mu beriman dengan ajaran hak aku bawa ni, hak Musa bawa mari ni, habis licin tu hapus dosa. Sebab tu sabit pada hadis kata al-Islam yajubu ma qablahu tu. Islam itu sapuhkan kesilapan kesalahan hak belum daripada ni, hapus belicin. Tapi kita sebut saja kita ni. Kita terkadang orang Islam ni rasa kata sebut gitu. Tapi kemanisan hadis tadi itu perasaan tak ada berasa mana. Sebab mana kita seni. Perut tubik pada orang Islam. Dah keluarga kita apa. Orang Islam adik-beradik kita apa. Orang Islam kuat. Semua belakang. Tapi orang tak beriman Allahu Akbar. Dia harga sangat dengan hadis tadi. Ini jalan. Lepas tu bukan sekadar kata orang beriman dengan Nabi Musa, tu apa min ahli tauhid, Nabi Muhammad pun serupa. Sebab tu tak boleh nak buat gaduh-gaduh dalam masalah ni. Apa dosa ni kerja Tuhan. Apa kerja Tuhan. Baik. Lalu dia kata lagi. Kata lagi. Ayat 43 tu kata la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Dan tidak syak lagi, la jarama ay la syakka, tidak syak lagi, tak ada jadi keraguan lagi, tak ada syak dah.
Katakan hanya bahwasanya makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyembah sebarang seteru atau memberikan sebarang pertolongan. Gapo nak ayat kata puak kita hak mung tu duk nampak sangat tu isi kandungi hak duk royak mari daripada Firaun yang ugut mung tu ke. Kalau mu turut Musa, mu tak ada nak makan, mu tak ada tempat nak duduk, mu tak ada pakaian, mu tak ada lah go tu, mu tak ada lah goning. Aku ayat dah kata innama hadhil hayatud dunya mata. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Faham lagi. Pas nak ayat lagi. Ni. Seorang yang beriman ni nak tanam masuk di dalam hati tu, nak masuk tu. Lah mana? Dia kata, mung duk kacau hajak aku tu kepada Firaun tadi tu. Nak kita ni pakat duk ibadat kepada dia tu. Pakat nak pergi pakar dia, ajaran dia. Nak dengar ugut dia, nak tinggal kebenaran ni. Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Dia tak boleh nak buat gapo pun. Dia tak ada milik gapo pun. Gapo dakwatun di situ? Mana mustajab. Kalau Tuhan hendak nak seksa dia, dia tak boleh nak tolong kita. Kalau Tuhan nak buh neraka hari akhirat, dia pun tak boleh nak tolong apa juga kita. Tuhan nak buh kita nak kalau Tuhan hendak nak buh neraka orang masuk beriman tak mau nak beriman dengan Musa ni, Firaun tak boleh tolong gapo akhirat esok. Tu satu penafsiran ulama. Pentafsiran ulama lagi iaitu apa makna tu? La jarama annama tad'unani ilaihi. Katanya Mujahid, makna kan al-wathan laisa bisyai. La jarama, tidak syak bahawa sesungguhnya kamu dah mengajakkan akan daku kepadanya, iaitu kepada wathan. Wathan ni makna perkara yang diseru, yang ditunduk, yang ibadat, yang pakal lebih pada Tuhan ni lain pada Allah Subhanahu Wa Taala panggil wathan. Kalau zaman kita kan orang panggil orang yang sembah lain daripada Allah Taala, tak kira kubur, tak kira pokok kayu, tak kira berapa nama ikutlah, lain daripada berhala panggil wathan bahasa Arab. Wathanun. Orang panggil wathan. Laisa bisyai, tak ada gapo. Gapo mana tak ada gapo di situ? Makna kata la yadur wa la yanfa. Tak ada beri faedah, tak ada beri mudarat. Ni masalah hati ni payah juga. Kita sebut di mulut terkadang mudah kita sebut, tapi di masalah di hati ni bukan mudah. Kita nak yakin kata lain daripada Tuhan ni tak beri faedah, tak beri mudarat. Tuhan cuba pula. Mari nak kita berasa takut. Mari berasa nak kita tu percaya. Mari berasa kata kita ni berasa tak selepas dengan dia. Daripada perkara-perkara nak menyengutu Tuhan tu. Nah, dia cuba mari. Alah. Beratlah kata. Beratlah kata. Sebab tu kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan kita pergi dengan ikut dia. Pergi dengan ilmu. Wa anna maraddana ila Allah. Ni. Semua dok kecek mari ni puak kita. Semua puak kita kena maraddana ay marji'una. Kembali tepat hak kita tadi itu kepada Allah Taala. Kita ni kena kembali ke Tuhan. Bukan makna kata nak duduk sini. Firaun pun kena kekal. Puak kita bukan duk kekal, apa nak pergi kanun apa dah ni? Wa anna maraddana ila Allah. Ni tepat dia. Sedap dia pergi dengan ilmu. Bukan dia pergi dengan ikut dah gitu. Wa anna maraddana katanya Muqatil, yakni marji'una ba'dal maut ila Allah ay fil akhirah, dalam akhirat esok. Apabila kembali kepada Allah, kembali pejam mata, orang lain tak dah. Tak ada dah. Tak ada apa? Tak ada harapan. Gaduh Tuhan. Rabbana tak ada panggil dah hak lain. Ya tu, ya ni tak ada dah. Ya Rabbana so.
Hei Tuhan, buat kira dengan Tuhan sebab tahu dah kata hak lain tak boleh pedah apa. Sebab tu di sini kata wa anna maraddana ila Allah. Kita duk kacau-kacau pun kita kena klik cari jumpa Tuhan. Pahaya duk uguk-uguk tu Tuhan jamin kata Tuhan nak wi makan. Tuhan nak siap sedia. Tuhan nak tolong bantu dan Tuhan nak ampun dosa. Duk ragu gapo lagi buat kita. Salah kita. Pas kita tak lagi tak lain tak bukan tak lama kita klik kepada Tuhan. Kena mati belaka. Ya, ni apa yang kata bubuh kebenaran, benih kebenaran masuk di dalam otak cara mikir. Supaya nak wi pegang wi kena. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan wa annal musrifin, apa makna sesungguhnya gapo ni dan sesungguhnya tempat kembali kita semua iaitu kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau, musrifin maksudnya orang yang melampau. Orang yang melampau di sini makna lagu mana? Katanya Abdullah ibnu Mas'ud, ai saffakin lid-dima' bighairi haqqiha. Orang yang suka tumpah darah orang dengan ketiadaan jalan yang benar. Wahai bunuh orang. Seumpama Firaun. Bukan Firaun seorang, orang mana-mana wahai bunuh orang dengan jalan tak benar ni. Wa annal musrifin, masuk dalam musrif. Ni dia. Kata Abdullah bin Abbas, musrifin mana musyrikin. Musyrikin pun suka bunuh orang juga. Baca tengok dalam Ayyamil Jahiliyah. Bunuh orang. Kok dah gitu? Orang kedebel ni bahasa dia suka bunuh orang. Ya gamak kata bunuh orang mati, ya tak matilah. Tak mati supaya tu ya. Ada kalau kita biasa dengar orang tu panggil bunuh orang tu. Nah, tapi mati juga. Kalau tak mati tu hingga tak. Tapi mati juga. Mati tapi kena kira lah pula. Nak gidak mana orang hak pesen ni? Nanti tengok Tuhan nak royak sendiri. Nah, Tuhan sendiri nak royak tu nak gidak di mana? Tu. Dan satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas daripada Ikrimah tu. Ikrimah tafsir kata wa annal musrifin ay jabbarin mutakabbirin. Hak pesen kata suka takabbur tahu ke? Sini tempatku. Nah, sini ni tak boleh. Aku lagu ni. Kalau tak suka dengan aku tapap kok lah. Nah, tapap pelengau lah. Tak kena lagu aku bunuhmu lah. Gitu ni. Mutakabbirin. Tak dengar biar. Seperti Firaun ni. Firaun ni ya banyak nah. Banyak buku hak tu ada royak dia. Banyak buku. Dan kita boleh ambil cara mikir hak tu ada royak tu. Kata Firaun kau sudah hebat. Lagu mana? Kalau kita ambil sifat tu main pakai di diri kita, kita sudahlah tu. Juga dia kata dah tu nah, mana musrifin ulama kita hak kedai-kedai tafsir habis hawa dah tu. Abdullah bin Mas'ud lagi, Abdullah bin Abbas lagi, Mujahid pun mari, Ikrimah pun mari, nak gapo lagi. Nah, Pak Cu tak payah dah dia hak ni, tak boleh kata apa dah, habis buah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Mujahid, ada Ikrimah, gapo nama lagi. Nampak dah tu? Pakai hak ni lah kita kata. Padai dah tu senyap. Bagi duk mana wa annal musrifin? Fuak habis tu giduk mana? Wa annal musrifina hum ashabun nar. Al musrifin hum. Mari takkid. Mereka itu ahli neraka. Ya Allah. Tak tahu nak kata kan no? Dan sebenarnya orang-orang yang melampaui kejahatan itu mereka itu ahlun nar, ahli neraka. Dalam neraka. Sebab tu jangan kita. Tak usah duk kacau lah belah ni. Kedebel tak kena lagu lah ni. Firaun ni kedebel habis hawa dah. Dia tak ada dah orang kedebel lebih pada Firaun. Tapi sini. Duk lapi. Bakal lulu. Nyala. Nah, itulah adalah Firaun.
Setelah daripada tu, dia nak pelepah dah diri. Aku royak banyak dah ni. Hak nampak lah, hak tak nampak lah. Akhir ayat tu saya katakan, fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Ni dia ni. Jalan ni pendakwah kena sudah sini. Jangan sudah lain. Kalau sudah lain, ya tak sudah. Kena sudah sini. Lah mana? Sekiranya kamu tetap berdegil lagi sekarang. Kalau muntasir tak sel lagi aku doya. Aku wi alasai sehabis-habis alasai dah. Mun dok tak sel lagi. Dok tak nampak lagi. Dok jadi ragu lagi. Maka kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepadamu. Selagi mu akan ingat. Kata aku ni pernah royak dah kepadamu. Aku nasihat dah, aku tunjuk dah, tapi mu tak pakai aku. Ya bahasa dia orang kita kalau nampak nak makan gapo, nak kerja gapo, nak saing dengan pia, nak giduk di mana. Firaun kan yang ngamuk ya mak tu habis kita nak gitu tupai pia. Pas Musa ni kita nak gitu tupai, dia lagu mana? Wasa tak yakin. Wasa tak sedap, wasa kata gitu, wasa kata gini. Lalu orang ni dia hati ada juga walaupun semangat dia tinggi, dia buat kerja sehabis-habis kerja dah. Ni seorang yang beriman ni daripada kaum keluarga dia sendiri ni habis hawa dah buat kerja. Tak tahu nak kata gano dah. Kalau bahasa kita rasuk terik, tu bahasa petani. Habis dah. Tahat dia habis. Lalu dia kata, mung lagi akan ingat nah aku ayat kamu kata gapo aku nasihat dah kamu. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Mu akan ingat aku ayat. Orang kita kecek lagu ni, dia tahu kata orang tak turut dia, tak pakai nasihat dia akan susah di depan. Susahlah mana? Susah kena masuk dengan kau sekali dengan Firaun dan kena tergelam mula-mula dalam laut tu. Kena seksa di dunia ni lagi. Lepas pada ayat ni Tuhan nak ayat hak seksa dah lah. Seksa bagi orang yang tahu benar-benar tak seikut tu. Daripada kaum Firaun ni. Ada. Yang Tuhan nak ayat. Tengok. Fasatazkurun ma aqulu lakum. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Puakmu selagi akan ingat apa aku kata bagimu. Muqatil kata, puak hak kata lagu ni, hak ye tuju ni perkataan ya tazkurun antum ni biar. Makna kata puak hak paisi tak pasal saya pakai. Kita duk senil-senil dah malah nak bos lama Firaun ngamuk kita nak hidup mana? Kalau Firaun tak tahu kita makan, tak tahu kita minum, tak tahu kita pakai, tak tahu duit kita, tak upah kita nak kerja gapo, nak makan gapo. Ni hak ia kata. Lalu pendakwah ni kata, buat apalah. Ni lah menunjuk kata aku ni tak ada hidayah weh. Hidayah tangan aku tak ada. Aku royak habis rang dah. Seolah kata habis gamuk dah aku nak royak lagu mana lagi. Nak kecek lah mana lagi. Nak nampak. Tak nampak ni. Ginilah. Aku kata, selagi mu akan ingatlah apa aku kata kamu ni. Itu dia. Lalu, kata di sini ni, banyak pendapat ulama-ulama kita. Hak mula-mula yang ingat ni. Hak kata fasazkuruna ma aqulu lakum ni ingat sungguh puak hak kena nasihat ni. Bila? Apabila ia turut Firaun tergelai ada dalam laut tu. Ketika nyawa duduk sini pakai ingat belakang dia mana nasihat. Hak ia duk nasihat ni kan ingat belakang. Hak berimeh hak duk turut Nabi Musa tengok dengan mata gitu. Kawan gu kita weh. Kita duk sayang, dia tak pakai kita. Itulah tak selamat. Gitu. Nak buat apa boleh dah. Nampak tak tu? Seolah kata Allah. Cerita ni seolah kata aja bagi kita perhati sungguh. Saing muka saing baik. Terkadang orang sekapung, terkadang adik-beradik pula. Jadi putus dengan sebab apa? Sebab hak ni orang berimeh, hak ni tak berimeh. Bila dunia ni lagi? Akhirat esok tak nak kecek dah. Itu dia. Lalu
hak molek sekali. Ni kita pendakwah ni sebagai ayat akhir insya-Allah. Habis dah, aku tak tahu nak kata gano dah. Mung lagi akan ingat aku kata. Dalam ayat lain Tuhan kata fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Boleh tahulah kata pia hak nak berjaya, pia tak berjaya boleh tahulah. Tak apalah aku sekadar ni aku nak royak kamu. Tak ada dah habis cakap pair dah aku sendiri pun tak kuasa nak kecek lebih banyak ada ning dah. Tu dia. Ning cara orang yang jadi pendakwah kena sudahkan pendirian dia, yakin dia, cara mikir dia dan perkataan dia. Dengan apa? Wa ufawwidu. Bukan wa mufawwidu. Orang tak ada Quran ni ya kodel lah gitulah. Wa ufawwidu bukan wa mufawwidu. Duk cacuk dengan mufawwidah. Tak ada ayat Quran bacalah tu. Nah, wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku senantiasa menyerahkan urusan aku bulat-bulat kepada Tuhan. Wak kerja sudah. Lepas tu serah Tuhan. Serah lepas pada wak kerja. Tengok ayat ke-44 baru serah. Tiba ambil daripada ayat mana lagi? Ambil ayat daripada mana? Ayat yang ke-28. Usaha dia tu duk kecek, duk kerja, pekerjaan ni 28 hingga ayat 44 barulah serah. Ni kita tak serah Tuhan lah, tak apa. Tuhan tak ada buat gapo. Salah. Allah tak betul sikit habuk pun duk lagu tu. Salah dengan Quran ni. Tuhan royaklah lain. Wa ufawwidu amri ila Allah. Apalah. Aku nak serah dah urusan aku ni bulat-bulat kepada Tuhan. Untuk memeliharakan aku. Aku tahu kata aku kecek lagu ni, aku sendiri pun tak boleh nak duduk dah sini. Dan aku sendiri pun tak selamat lepas badan ni. Tu dia. Awak apa yang kata lagu tu? Wi keyakinan kepada diri. Wi kesiqahtan kepada diri. Orang panggil hai kam nang cai tu Maksud saya. Tidak ada penawar yang lebih molek, lebih daripada kita wi semangat pada diri. Semangat ambil mana? Ambil dia orang tepi. Orang tepi yang ada lidah penawar. Baik. Hak ni dia tak ada. Tapi dia ada Tuhan yang dia duk gantung. Dia kata, boleh aku kecek wa ufawwidu amri ila Allah sebab innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa keadaan hamba-hambanya. Tuhan tahu, Tuhan dah tengok ni aku dah buat kerja ni. Aku dah nasihat, aku dah royak, aku dah wi alasan, aku dah hujah, aku dah heret, aku dah upah, aku dah tunjuk, aku dah hurai. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat akan keadaan hamba-hambanya. Tuhan lihat. Kata kita buat kerja. Tuhan tahu. Bukan tahu saja Tuhan nampak kita. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tar fa innahu yarak. Tuhan nampak. Kalau kita buat kerja ni. Apabila seorang yang kata dengan itu perkataan, kita sebagai pendakwah, sebagai orang nak kerja di medan ni contoh tauladan kita di dalam masalah kerja agama di sini. Dan kita kena menyudah pendirian kita dengan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sebab tu setengah-setengah daripada alim ulama kita yang ambilkan ayat ni sebagai penutup bagi tiap-tiap kali yang mengajar, wi tazkirah, pengingatan dan sebagainya. Iqtibas ambil daripada tiruan pendakwah yang molek yang bagus hak Tuhan sebut dalam Quran. Apabila ia sebut dengan ini perkataan, Tuhan nak buat apa kepada dia, situ insya-Allah kita akan takhir pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Biiznillahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Pada malam ini insya-Allah kita pohonlah kepada Allah jalla jalaluhu membukakan hati kita sekalian
supaya kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala nuril Quran di dalam pandangan hati kita, hidup kita, dimasuk hikmat Quran itu dalam dada kita, supaya Al-Quran ini satu sebab yang nak menambahkan iman dan nak menghilangkan keraguan kita dan kesusahan hati kita. Sebab Al-Quran itu adalah cahaya dan beri kesan kepada hati manusia. Jangan kita terlupa berdoa bersama-sama supaya Allah Ta'ala akad bala petaka tubik daripada ini dunia, terutama daripada orang-orang Islam kita yang beriman. Itu adalah kewajipan kita sebagai manusia. Dan jangan terlupalah kita sebarlah pengajian kita ni kepada ikhwah kita yang kita kasih kepada dia sebagaimana kita kasih kepada diri, supaya dapat kebaikan bersama. Dan jangan terlupalah pada akhir ini, marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam arti kata kita sokongkan pengajian kita, utama sekali dengan tenaga kita, dengan semangat kita, dengan sungguh kita, dengan ikhlasan hati kita. Dan jangan terlupa kata dunia ni kena pergi dengan sebab-sebab. Marilah sama-sama kita bantu dengan harta benda kita dan tenaga kita bersama. Mudah-mudahan kita diberjayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.